إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan rahmat, kebaikan, inayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih lagi menunjukkan limpahan rahmat dan kasihnya ke atas diri kita. Masih lagi diberikan kepada kita ni peluang untuk sama-sama memperbaiki baki kehidupan umur yang masih ada pada diri kita. Karena hakikatnya masa itu merupakan umur, dan umur itu merupakan modal kita dalam pada nak bertemu dengan Allah. Maka apa yang kita kerjakan sepanjang kehidupan ini merupakan suatu bentuk perniagaan yang dijalankan menggunakan modal umur yang telah pun diberikan oleh Allah ke atas diri kita. Jadi sekiranya perniagaan kita dengan Tuhan ni elok, makna kata Tuhan sudi untuk terima segala amal yang kita kerjakan, maka kita akan beroleh keberuntungan. Tapi kalau sepanjang umur ini kita habiskan dengan perkara-perkara yang sia-sia, kita sibuk kumpul harta, kita sibuk kumpul rumah, kita sibuk kumpul kawan-kawan, kita sibuk menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah untuk kehidupan akhirat, maka kita kelak akan menjadi manusia yang merasakan kerugian yang sangat dahsyat. Sebab hakikatnya apa sahaja bentuk nikmat yang kita kumpulkan atas dunia ni, ianya menjadi suatu bentuk tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan ke atas kita di yaumul qiyamah esok. Bayangkan kita sibuk kumpul duit, tuan-tuan, sibuk kumpul. Bila tanya pasal apa kumpul duit, pasal apa kerja teruk sangat, senang esok dah tua, esok tak payah fikir pasal duit. Kalau sempat tua, tuan-tuan, umur 60, tuan-tuan boleh beli BMW pun, tuan-tuan boleh rasa nikmat tak buat BMW? Umur 60 dah, beli BMW iX
Yang hak baru tu kan, hak elektrik tu. Saya sebut BM tu saya baru ni, kawan saya bagi saya test drive. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya syukur nikmat macam tu. Nak beli sendiri memang tak lah. Harga 460,000. Dia kata, ustaz, okey ambil ustaz. Okey tak apa, hang tolong beli tak apa. Nak beli sendiri bukan dia. 460,000. Ni Allah SWT. Memang sedap. Kadang terfikir, orang yang sibuk kerja, kumpul duit, kira duit SP, sampai umur 60, berasa seronok dengan duit yang nak keluar. Dan tak ramai daripada orang yang dapat nikmat itu menggunakan ianya pada tempat yang mendatangkan faedah untuk akhirat. Umur 60 tuan-tuan. Nabi SAW sendiri wafat pada usia 63. Bahkan Nabi sendiri sebut, umur umatku ini kebiasaannya baina sab'ina wa sittin, antara 60 tahun dan 70 tahun saja. Ni Nabi sebut tuan-tuan. Umur 60, makna kata baki umur kita maksimum ada berapa tuan-tuan? 10 tahun lagi 10 tahun lagi kita nak seronok dengan duit yang kita simpan selama 60 tahun pada kenikmatan yang sia-sia. Bukankah itu satu bentuk kerugian tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Ada orang dapat duit pencen tuan-tuan, dapat duit KWSP, dia kira nak berjalan. Ambil iktibar tuan-tuan. Berapa ramai orang sebelum panjat gunung dia seronok pasal nak menawan puncak gunung. Akhirnya Allah jemput dia balik ke sisi Allah pada puncak gunung tersebut tuan-tuan. Kalau kita lah tuan-tuan tahu dah nak naik atas tu sekali aku nak mati, tuan-tuan nak naik tak? Macam itulah keadaan kehidupan setiap orang tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita melupakan pada perkara baik yang Allah berikan kepada kita, menyebabkan kita jadi hamba yang tak bersyukur. Maka malam ni tuan-tuan, saya nak ingatkan kepada diri saya terutamanya dan juga kepada semua yang ada pada malam ni. Pada ketika Allah berikan izin kepada kita untuk buat baik, walaupun pada sekecil-kecil kebaikan, itu hanya sekadar memaniskan wajah di hadapan saudara kita tuan-tuan. Walaupun pada sekecil-kecil kebaikan tuan-tuan, maka hadirkanlah rasa syukur. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, amal manakah yang dipandang oleh Allah yang menjadikan kita beruntung di yaumul qiyamah kelak esok. Sebab hari ini zaman fitnah tuan-tuan. Orang lagi suka mencari masalah daripada menyelesaikan masalah. Betul tak? Orang sibuk bergaduh tuan-tuan. Yang dia tahu hang salah, ku betul. Yang dia duk cari hari-hari, yang ni salah tak? Yang tu yang dipikir. Sepatut yang dipikir, yang aku buat ni Allah terima tak terima? Yang aku buat ni Allah tengok tak tengok? Yang aku buat ni menjadikan aku untung ke rugi esok? Maka kita harap tuan-tuan pertemuan kita pada malam ni menjadi pertemuan yang memberikan keuntungan kepada kita pada yaumul qiyamah kelak. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pun lama tak jumpa. Lama sungguh rindu nak main Masjid Badar. Saya kalau ikut tuan-tuan, sebenarnya malam ni saya tak boleh nak main. Terus terang saya kata. Semalam saya baru sampai pada KL, baru sampai sangat pukul 1 pagi 2 pagi macam tu baru sampai. Pagi tadi kuliah, petang tadi ada jemputan daripada kira macam keluarga saya jugalah, dekat Sungai Petani. Dan sepatutnya pagi esok pukul 8 pagi saya kena ada di Kuala Terengganu. Sebabnya Allahumma salli alaihi wasallam ada urusan kat sana sikit. Tuan-tuan minta tolong doakan, Allah mudahkan. Pukul 8 pagi saya kena ada di sana dah. Saya tak mau beritahu urusan apa, tunggu dah selesai baru habaq tuan-tuan. Sebab benda ni kalau saya habaq dulu, kalau tak jadi masalah kat saya. Jadi saya pukul 8 pagi saya kena ada sana dah. Jadi saya nak drive pergi sana tuan-tuan. Tapi disebabkan lama tak main sini tuan-tuan. Sebab kita kuliah sebulan sekali. Maksud kalau sekali saya tak main, sebulan saya tak main. Jadi saya fikir-fikir, saya beritahu dekat rumah apa, saya kata tak apalah, saya main kuliah dulu. Habis kuliah saya terus gerak ke Kuala Terengganu. Jadi ini malam ni tuan-tuan, saya main ni kerana nak menghubungkan silaturahim, nak mencari pandangan rahmat Allah, bukan atas tujuan apa pun. Dapat main, boleh tengok muka tuan-tuan, lama tak nampak ni kan, dah rasa lega. Alhamdulillah ada lagi rupanya. Macam tu lah. Baik. Jadi bayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Tajuk kita pada malam ni nasihat yang ke-14. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak tentu kan? Nasihat ke-14 muka surat 45. Allahumma salli. Nasihat tentang 3 perkara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Maka telah diriwayatkan, musannif bawa dalam nasihat ke-14 ni sebuah kisah. Allahumma salli ala Muhammad, yang mana menceritakan tentang seseorang dari Bani Israel telah pergi menuntut ilmu keluar negara. Allahumma salli. Jadi berita itu pun telah sampai kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita itu pun telah sampai kepada Nabi mereka pada saat itu. Allah SWT, itu bukan Nabi SAW. Tak dinyatakan Nabi apa, Allah SWT, tapi Nabi bagi Bani Israel. Jadi Nabi bagi Bani Israel ni ramai tuan-tuan. Allah SWT. Sebab tu Bani Israel ni, dia Allahumma salli ala Muhammad, dia bangga diri. Sebab dia menyangka bila mainnya Nabi daripada kalangan mereka, mereka sangka mereka lah Nabi. Allah SWT. Jadi sebab tu Allah nak didik Bani Israel ni, bila mana Allah utuskan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik rasul, ketua bagi sekalian rasul dan anbiya, lahir bukan daripada kalangan Bani Israel. Jadi sebenarnya pengajaran tuan-tuan, kenapa Tuhan buat macam ni kat kita, supaya kita belajar satu perkara. Ketika mana Allah izinkan kita duduk dengan orang-orang baik tuan-tuan, tak bermakna kita ni telah pun menjadi orang yang baik. Macam kita tuan-tuan, kita miskin, duduk dengan orang kaya, lupa kata kita miskin. Saya biasa tuan-tuan duduk dengan orang kaya. Mereka punya kaya ni tuan-tuan bukan macam kita. Dia punya kaya, dalam rumah ada lift tuan-tuan. Saya semayang dekat surau, dalam rumah dia ada surau. Saya semayang kat surau dia, saya sujud-sujud terbenam tuan-tuan, rasa macam hilang duduk tempat lain tu. Kapet tebal. Daripada mula masuk sampai hujung tak ada langsung jalan yang tempat lantai dia yang tak ada kapet. Semua kapet. Ni Allah SWT. Dia punya kaya depa ni tuan-tuan, depa tengah sembang ni. Saya tak boleh nak masuk sembang. Pasal apa? Kaya sangat. Datuk, esok ni Allah SWT, rasa macam tak ada kerja, jom kita beli tiket flight pergi makan kat Dubai. Tuan-tuan boleh fikir tuan-tuan. Saya tanya, Datuk beli rumah ni berapa? Saya beli dulu murah ustaz. Masa saya beli murah lagi, berapa? 4.6 juta. Lah dah mahal dia dah. Kita tak boleh fikir tuan-tuan. Saya rasa macam soalan saya salah tanya ke, dia salah jawab. Allah SWT. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya Allah jadikan perkara ni untuk kita fikir, untuk kita belajar tuan-tuan. Yang menjadikan Bani Israel ni jauh daripada rahmat Allah, kerana mereka ni tak sedar diri. Jadi sama juga dengan kita. Ketika mana kita dipilih oleh Allah menjadi umat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan sebagai sebaik-baik umat, maka tuan-tuan kena sedar bahawasanya title itu masih lagi tidak terpakai ke atas kita sekiranya kita tidak menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dalam kehidupan melebihi daripada segala-galanya. Memang kita ni sebahagian daripada kalangan orang yang hidup di kalangan umat Rasulullah, tapi bukan kita semua ni layak mendapatkan keistimewaan umat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pesan benda ni tuan-tuan untuk diri saya. Sebab kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Lupa yang kita ni belum cukup selamat lagi di sisi Allah. Allah SWT. Baik. Jadi sambung balik dalam nasihat ni. Maka berita itu pun telah sampai kepada Nabi mereka saat itu. Kemudian ia pun dipanggil, dan setelah menghadap, lalu Nabi itu bersabda, Ya fata, inni a'izuka bi thalathi khisalin fiha ilmun al-awwalina wal-akhirina khafillah fi sirri wal-alaniyah wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khairin wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal.
Jadi kata Nabi tersebut kepada pemuda yang keluar nak mencari ilmu di luar negara. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi mereka ni panggil mai nak bagi nasihat. Maka dia pun kata, Nabi tersebut pun kata, ya fata, wahai pemuda, sungguhnya a'izuka bi thalasi khisalin fiha, Allahumma salli ala Muhammad, ilmul awwalina wal akhirina. Aku akan memberikan peringatan kepada engkau, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana peringatan ini merupakan, tiga peringatan ini merupakan ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu orang-orang yang terkemudian. Mana kata tiga benda yang Nabi ni nak pesan kepada pemuda ni adalah merupakan ilmu yang menyelamatkan. Sebab ilmu ni tuan-tuan, maksudnya adalah pengetahuan yang menyelamatkan. Perkara yang menyelamatkan tu dipanggil ilmu, tuan-tuan. Allah SWT. Tuan-tuan pandai mencuri, terror mencuri, kalau benda tu membawa mudarat, maka tak dipanggil sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang disebut di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita selamat, tuan-tuan. Dengan syarat kita buat. Maka ilmu ni menyelamatkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Siapa orang terkemudian, tuan-tuan? Kita. Kita ni orang-orang yang terkemudian. Maka sepanjang zaman, tuan-tuan, tiga ilmu ini akan menyelamatkan pada siapa-siapa yang beramal. Allah SWT. Baik. Apa ilmu tersebut, tuan-tuan? Yang pertama, khafillah fi sirri wal alaniyah. Allah SWT. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takutlah kamu kepada Allah pada setiap masa. Fi sirri wal alaniyati. Sama ada pada dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Makna kata takut dengan Allah ni pada setiap keadaan, tuan-tuan. Baik, kita ni takut tak dengan Tuhan? Mulut kata takut, tapi hati belum tentu betul-betul takut dengan Allah. Tanda takut ini bukan pada lisan, tapi pada keyakinan. Takut ni, tuan-tuan, dia duduk pada keyakinan. Macam tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, takut dekat polis. Jalan depan ni, Allahumma, jalan depan masjid ni, tuan-tuan tahu polis selalu duduk meronda. Mai tak rasa yakin yang polis akan duduk meronda jalan ni? Yakin? Bila tuan-tuan nak keluar, naik motor, tak pakai helmet, tak bawa lesen, berani tak? Berani tak? Dah lah tak ada lesen, road tax pun mampu. Lampu belakang pula mati. Berani tak? Walaupun tak nampak polis, tuan-tuan. Tuan-tuan berani tak nak buat jalan depan ni? Tak berani kan? Padahal tak nampak pun polis tu. Polis pun tak nampak kita. Ni cerita semalam, tuan-tuan. Semalam, saya on the way balik pada KL tu, saya bawa kereta. Bawa tu, Allah SWT, biasalah, bila tengah-tengah malam, tuan-tuan, dia kira nak cepat sampai lah. Saya bawa, tuan-tuan. Taklah laju mana. Tapi lebih kurang dalam 16, 17 lah. No. Allah SWT. Tengah duduk 17, lorong kanan kan. Allah SWT. Kereta pegang tepi. Kereta tepi. Last sekali sampai sebelum Gunung Semanggui tu, saya terperasan ada satu kelibat kereta putih, lampu biru kat atas. Allah SWT. Terpotong dia. Masa potong tu, dah potong duduk sebelah, baru nampak Allah, polis. Tengah laju tu. Allah SWT. Syuh sebelah dia. Saya tak tekan brek lah. Sebab kalau tekan brek, nampak sangat macam takut dia. Dalam hati ni duk berdoa ni, ya Allah Tuhanku, buatlah bagi dia ni malah nak digan aku. Sepanjang jalan tu, Raja duk tengok belakang. Duk tengok saya mirror. Dia nampak lampu biru mai. Tak ada. Alhamdulillah, lega. Nak cerita tentang keyakinan, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita rasa macam dia tengok kita. Walhal tak tengok pun. Pasal tu dia tak digan. Kalau tak, mesti diligan lah. Betul tak? Rezeki kot. Orang potong sebelah laju. Rezeki dia, dia bukan susah pun. Dia buka lampu biru, kita slow. Betul tak? Jadi ni nak cerita tentang keyakinan. Jadi sebab tu takut kepada Allah ni, dia bukan duduk dekat lisan, tuan-tuan. Ramai kita ni meletakkan takut itu pada perkataan.
Menyebabkan kita tak mampu merasakan ketakutan yang sebenarnya terhadap Allah. Sebab tu perbezaan takut dengan Tuhan, takut dengan makhluk ni dia beza. Bila takut dengan makhluk, takut itu menjadikan kita makin jauh. Tapi kalau dengan Allah ini, takutnya itu akan menjadi sebaliknya. Menyebabkan kita ni makin dekat. Makin kita takut, makin bertambah cinta. Makin kita takut, makin bertambah kasih. Makin kita takut, makin bertambah rasa sayang. Sebab apa? Karena ketakwaan itu, ketakutan itu letaknya pada rasa. Allah SWT. Maka Tuhan ni dia maha sempurna. Menyebabkan ketakutan itu, menyebabkan kita makin nampak Allah itu makin sempurna. Makhluk, sifat makhluk ni lemah tuan-tuan. Sifat makhluk ni penuh dengan kekurangan. Maka makin kita kasih dengan satu-satu makhluk ni, kita akan nampak makin banyak kekurangan dia. Allah SWT. Itu yang bila kita makin takut, kita makin jauh tuan-tuan. Nah, itu yang membezakan di antara zat dan juga makhluk tuan-tuan. Allah SWT. Baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pesan yang pertama, ilmu pertama yang dipesan kepada pemuda ini adalah untuk sentiasa merasakan takut kepada Allah fis sirri wal alaniyati. Dalam keadaan sembunyi dan dalam keadaan terang. Maka bagaimanakah bentuk takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi? Pada pandangan fahaman awal kita berpendapat takut dengan Allah dalam keadaan sembunyi ini ialah bila mana kita duduk luar daripada pandangan orang. Mana kata kita duduk seorang-seorang dalam bilik, betul tak? Masa tu kalau kita boleh rasa takut dengan Allah, maka sempurnalah iman kita, faham kita macam tu. Tapi sebenarnya hakikat maksud daripada fis-sirri wal alaniyah ni apa dia tuan-tuan? Iaitu pada zahir dan juga pada batin. Zahir ni mana tuan-tuan? Perbuatan kita. Batin, hati kita. Berapa ramai orang yang hanya menunjukkan takut dengan Allah itu pada zahir semata tapi tidak pada batin. Contoh tuan-tuan, waktu kita sembahyang. Sembahyang itu mencerminkan zahir yang takut yang zahir. Maksudnya takwa yang zahir. Tapi dalam pada kita menunaikan takwa yang zahir tersebut, bagaimana keadaan takwa yang batin? Hati kita masa tengah sembahyang lagu mana tuan-tuan? Boleh faham tak? Jadi ini pengertian yang sebenarnya. Takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah ini bukan pada duduk seorang-seorang, duduk tengah ramai. Sebab hakikatnya tuan-tuan, kita duduk depan orang pun kita masih buat maksiat. Betul? Betul bila tuan-tuan dengar orang duduk mengumpat orang lain, kita pasang telinga. Depan orang lah tu. Dengar orang mengumpat ni dosa ke pahala tuan-tuan? Dengar orang mengumpat tuan-tuan, dosa ke pahala? Sajalah nak tanya, kok sini dia ada mazhab satu lagi. Dia kata, Ustaz, dengar orang mengumpat ni, dia ada dua keadaan. Kalau dia dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, dia tak dapat dosa. Kalau dia dengar masuk telinga kanan, tak keluar telinga kiri, yang tu baru dosa dia dah. Macam tu kah? Dah. Asalkan kita dengar, maka jadilah kita ni orang yang berbuat dosa, sama seperti mana orang yang mengumpat. Jadi masa tu tuan-tuan, kita duduk ramai-ramai kan? Pasal apa kita tak bangun tuan-tuan? Siapa tak bangun, lari pergi duduk tempat lain. Jadi sebenarnya, takwa yang disebutkan sirri wal alaniyah ni, pada batin dan pada zahir. Jadi boleh sempurna ni tuan-tuan, Allah, kenikmatan iman yang tak dapat digambarkan pada orang. Orang takkan boleh faham dah hidup kita tuan-tuan. Masa tu orang panggil kita ni orang gila. Macam mana para sahabat radhiyallahu taala anhum bila mereka mendapatkan nikmat khafillah fis sirri wal alaniyah ni, mereka semua digelar sebagai orang gila. Abu Jahal konon nak pelekeh Nabi SAW depan Sayyidina Abu Bakar. Dia main-main jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Oi Abu Bakar, ni kawan hang dia dah. Semalam dia boleh kata dia pi jalan daripada Mekah
pi ke Baitul Maqdis, patah balik sebelum subuh tak sat, tak ke gila dia kata begitu. So Bakar kata apa? Kalau Nabi Muhammad tu kata dia naik ke langit pun aku percaya. Kalau dia pergi lebih jauh pada tu pun aku percaya kat dia. Tu kata Syekh Bakar. Terus digelar dengan gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Jahal bila dengar Abu Bakar kata begitu, dia panggil Abu Bakar orang gila ke tak gila dah? Berapa ramai orang masa tu yang dah beriman dengan Nabi SAW. Dengan sebab Nabi buat pengumuman pasal Isra' Mi'raj. Pakat murtad habis. Ni Allah SWT. Faham tak? Jadi ni yang diceritakan tentang taqwa. Jadi orang yang boleh pegang dengan hak ni tuan-tuan, Allah, dia akan selamat tuan-tuan. Dunia akhirat dia selamat. Jadi nak usaha menghala ke khafillah fi sirri wal alaniyah ni tuan-tuan, diperlukan kepada mujahadah yang berterusan. Sebab tu kita disuruh untuk mencari ilmu demi ilmu. Cari jalan macam mana nak dapatkan solat yang sempurna. Sebab seluruh peribadi kehidupan kita ni dibentuk dengan ibadah solat. Orang yang selalu melengahkan solat, dia akan selalu melewatkan segala hal dalam urusan hidup dia. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga kualiti solat dia, maka dia juga orang yang bersungguh-sungguh dalam pada menjaga segala kerja dalam hidup dia. Tuan-tuan nak didik anak-anak ni tuan-tuan, tak perlu pada kerja yang teruk pun sebenarnya. Cukup hanya sekadar memastikan anak-anak solat dengan sempurna. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Sebelum masuk Zuhur, kita dah suruh dia standby dah. Setengah jam sebelum sembahyang dia dah ready dah. Tuan-tuan buat macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak perbezaan yang lepas ni. Allah SWT. Sebab peribadi kita ni dibentuk dengan solat tuan-tuan. Dalil dia mana? Bila Allah kata dalam Quran, Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Itu dalil dia. Sungguhnya solat ni, dia akan cegah diri kamu daripada perkara keji dan perkara munkar. Ni janji dia. Mana kata tuan-tuan, kalau kita boleh solat dengan sempurna, maka kita ni jauh daripada perbuatan jahat dan perbuatan keji. Jadi sama juga dengan anak-anak kita. Bukan kata nak kena rotan hari-hari pun. Perbaik tang solat. Allah SWT. Baik solat, selamat semua. Baik, Allah SWT. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Allah SWT. Baik. Jadi yang kedua, Nabi tersebut pesan kepada pemuda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa amsik lisanaka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 'anil khalqi. Tahan, tutup mulut ni. Mulut ni tutup, kunci bagi rapat. Amsik ni dia daripada perkataan imsak, tuan-tuan. Maksud berhenti. Stop tu. Itu yang kita ada waktu imsak kan, sebelum puasa ni. Masa bulan puasa orang pakai bincang waktu imsak ni. Dia selalunya dia akan buat imsak ni 10 minit sebelum subuh, betul tak? Imsak ni maksudnya tuan-tuan bukan kata tak boleh makan. Berhenti makan makanan yang berat. Sebab apa? Lagi 10 minit nak masuk subuh dah. Takut terlajak. Pengertian imsak yang sebenarnya bukan 10 minit sebelum subuh tu. Bila orang subuh tu je, itulah imsak yang sebenar tuan-tuan. Maksudnya kena berhentilah tu, tak boleh buat apa dah. Maka tu maksud perkataan imsak. Jadi bila disebut dalam ni wa amsik lisanaka, maksudnya berhenti, tutup terus mulut kita ni, lidah kita ni, berhenti terus. Anil khalqi, daripada bercerita tentang orang lain. Tuan-tuan, macam mana cara nak buat bagi lidah ni tak mau cerita pasal orang? Macam mana cara dia, tuan-tuan? Mudah Jangan duk sibuk dengan hidup orang. Ni duk tengok tudung dia kedut tak kedut. Awak dia pakai tudung color lain, baju color lain, tak matching langsung. Saya dan Allah SWT. Dulu saya macam tu juga tengok orang tak. Tapi sejak akhir ni tuan-tuan jadi tak reti tengok orang dah. Sampai kadang orang tanya, Ustaz pasal tadi dia pakai kasut lagu mana, tak tahu. Sampai tahap kadang-kadang bila kita salam orang, saya tak perasan pun dia pakai cincin, kadang dia pusing batu belah dalam. Pasal kadang-kadang orang dia sorok batu belah dalam.
Pasal apa dia sorok? Pasal malu, takut orang nampak batu tiruan. Kan? Jadi dia sorok lah. Dia salam. Bila salam, saya tak perasan. 3-4 kali salam saya tak, sampai orang tanya, perasan ada sorok batu dalam ni? Dia kata, lah, tak tahu. Padahal orang tu salam dengan saya tau. Sebab apa? Time salam, kita ikut sunnah tengok muka, bukan tengok tangan. Ini Allah SWT. Jadi nak tahan diri daripada bercerita pasal orang ni, mudah ya tuan-tuan. Berhenti sibuk pada hidup orang. Ni tengok kereta apa pakai, macam kawan-kawan kita lama tak main. Bila lama-lama sekali main, bukan kita tanya dia sihat tak sihat, bukan kita nak ambil berat pasal dia. Soalan pertama sambil duduk sembang, mata duduk reling keluar rumah. Kereta apa dia main? Tak dah. Sekali-sekali jumpa tanggunduri, kawan nak balik, kawan pakai kereta hujung, saja dia pakai hujung. Pasal apa? Dia main naik Ferrari tuan-tuan, rumah kita kampung. Mana boleh masuk? Cuma dia tak gamak nak belakeh kita. Kita ni duduk jeling tengok. Nampak Ferrari sebiji, kancil sebiji. Takkan naik Ferrari, kancil kot rasanya. Masuk rumah. Elok masuk rumah, kawan tu start Ferrari balik. Pergi cerita ke orang, kawan tu pakai kancil. Tak habis-habis cerita. Allah. Jadi, nak selamat tuan-tuan, berhenti bercerita pasal orang. Anak orang tu menikah lambat ke? Anak orang ni tak menikah lagi ke? Anak orang ni menikah dengan lelaki muda ke? Janda kahwin dengan anak teruna ke? Hak tu tuan-tuan, semua benda-benda yang tak mendatangkan faedah langsung. Hantar dah hari tu, dia baru beli sofa. Dia boleh beli sofa baru. Laki tu dah lah kerja, tak tahu mana, kesian laki dia tu lah. Duk kesian kat laki orang. Laki sendiri tak pernah heran pun. Siap ngumpat kat Facebook. Tak guna punya laki. Beras pun aku nak kena beli. Padahal laki tu teruk lah pergi kerja, tak dapat kerja. Duk kutuk laki sendiri. Tapi kesian kat laki orang. Pasal apa? Sibuk tengok kehidupan orang. Maka nak selamat tuan-tuan, berhenti bercerita pasal orang. Orang tu baik pun kita tengok saja. Orang tu jahat pun kita tengok saja. Kalau dia baik, kita doa dengan Tuhan. Ya Allah, macam mana kau bagi dekat dia jadi baik, ya Allah, kau tolong izinkan aku pun jadi baik macam tu, ya Allah. Dan kau izinkan dia istiqamah dengan kebaikan, ya Allah. Cukup macam tu sudah. Kalau nampak orang betul belum cukup baik tuan-tuan, kita rasa kita baik, kita doa balik, ya Allah, sebagaimana kau mencampakkan hidayah kepadaku ketika mana aku masih dalam keadaan sesat dulu, ya Allah, kau campakkanlah juga hidayahmu kepada dia, ya Allah. Bukan kutuk orang. Tentang reunion, sekali reunion kita semayang jemaah, kita boleh semayang, baca kuat-kuat. Kawan tu nak ambil uduk pun tak reti. Pergi ngumpat ke orang, tua-tua pun tak reti semayang. Patut kita doa dekat dia. Tolong dia, ajak dia. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, orang ni dia tak tahu nak belajar kat mana. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan. Pengalaman saya tuan-tuan, saya ingat bila saya duduk kuliah-kuliah masjid-masjid ni, saya ingat semua orang yang mengaji ni orang reti. Rupanya tak tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak, kadang-kadang tu dia mai tu, dia nak cari tempat tahu mana dia boleh nak mengaji tuan-tuan. Allah SWT. Saya cakap ni pasal baru ni, Allahumma salli alaihi Muhammad. Adalah seorang hamba Allah ni. Saya ingat dia ni kalau tengok cara pakai tu, kalah saya. Bukanlah kata kita pakai hebat sangat. Tapi kita ni pergi mana-mana orang nampak lah kata ustaz. Dia pakai tu atas sikit pada ustaz. Allah SWT. Tiba tuan-tuan ada satu masalah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat masalah apa. Tapi masalah tu masalah simple lah. Dia tanya saya soalan. Bila saya tanya, dia tanya-tanya, baru saya tahu rupanya dia ni tak kerti apa pun. Jadi bila dari situ saya tanya dia balik. Macam mana belajar pakai macam ni? Dia kata saya tiru-tiru orang, dia kata. Pasal dulu saya ni cini dia cerita nak jadi baik. Jadi kita jangan pelekeh dia tuan-tuan. Allah SWT. Hak saya cerita ni nak abang apa dia tuan? Ni realiti dia. Kadang-kadang kita hanya tengok orang ni pada zahir, bukan pada batin dia. Hak kita nampak ni apa yang dia nak tunjuk ke orang. Yang dia sembunyikan kita tak nampak tuan-tuan. Maka kita takut-takut bila kita bercakap ni tak kena dengan apa hak dia sembunyi,
menjadi suatu bentuk fitnah ke atas diri dia. Rugi tak kita? Maka sebab tu Allah SWT Muhammad berhenti daripada bercakap pasal orang. Baik. La tadhkurhum illa bi khairin. Allah SWT. Jadi kata Nabi tersebut, janganlah kamu sebut pasal depa tadi ni illa bi khairin, melainkan hanya pada benda baik saja. Macam saya kata tadi. Hak buruk kita diam, tuan-tuan. Hak baik kita cakap. Ya Allah SWT. Dia baca Quran tak betul, hak tu kita diam. Tapi yang dia baca Quran sehari sejuzuk, yang tu kita cerita. Habis tu Ustaz, takkan kita nak subahat? Tak. Nasihat dia elok-elok. Pergi bisik dia. Ji, minta maaf Ji, tadi saya dengar Ji baca Quran, bagus dah Ji baca. Banyak Ji baca, tapi itulah Allah sebut dalam Quran, warattilil Quran tartila. Kena baca Quran dengan tartil. Saya dengar tadi Haji baca, banyak salah. Nak tak saya tolong tunjuk kat mana Haji boleh pergi belajar, bagi baca bagi elok. Kan bagus macam tu. Ni tak tegur kawan tu, mengumpat dekat kedai kopi sebelah ni. Hantar kita punya bendahari tu. Nampak Haji baca Quran, baca berterabak. Aku dengar terus, bukan dari sini lah. Ni contoh tuan-tuan, contoh. Sini Alhamdulillah HJK dia semua bagus-bagus. Pasal mengaji dengan Syekh Roslan. Kan, anak murid Syekh Roslan takkan cikai. Kan, mesti baca kemas-kemas semua. Ni saya bagi contoh saja tuan-tuan. Tuan-tuan jangan, saya takut kok. Bagi contoh saya kata-kata kat kami lah. Ni Allah SWT. Cerita kat belakang. Bukan nak tengok kawan tu. Baik. Jadi hak ni perbuatan yang merugikan kita. Jadi nak selamat tuan-tuan, lepas ni kena ubah. Boleh anda? Sebut ada elok je pasal orang. Hak pasal tak elok ni kita diam. Lepas tu saya suka bila ada seorang sahabat saya, dia cakap ke saya, kita ni nak menyatukan memang takkan mampu. Sebab setiap pada kita ni mempunyai pendirian yang berbeza-beza. Tetapi kita boleh meraihkan. Dengan sebab meraihkan tersebut, kita boleh bersatu. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Jadi setiap orang ni tuan-tuan, dia ada jalan hidup masing-masing. Maka biar dia lalu sendiri jalan kehidupannya. Jangan kita sibuk nak tentukan hak dia lalu betul ke tak betul. Sebab jalan nak menuju kepada Allah ni banyak tuan-tuan. Nabi kata sebanyak mana helaan nafasmu. Kita nafas banyak mana ni, sebanyak itulah jalan nak menuju dekat Tuhan. Dia bukan satu jalan ni tuan-tuan. Ada orang dekat dengan Tuhan dengan sebab sedekah dia. Ada orang dekat dengan Tuhan dengan sembahyang sunat dia. Ada orang dekat dengan Tuhan dengan khidmat dia saja. Ada orang dia dekat dengan Tuhan dengan sebab tahu menghormati hak orang. Ada orang dia dekat dengan Tuhan dengan sebab sekian. Banyak tuan-tuan jalan. Maka biar setiap daripada kita ni berjalan mengikut jalan hidup masing-masing yang telah ditentukan oleh Tuhan ke atas diri dia. Kita tak boleh paksa seorang fakir nak hidup macam mana orang kaya. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh. Tak boleh paksa seorang kaya hidup seperti mana seorang fakir. Tapi kita boleh didik mereka untuk menjadi seorang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah. Itu ya. Allah SWT. Tuan-tuan, saya biasa Allah SWT biasa tolonglah satu keluarga ni. Keluarga ni susah tuan-tuan, orang susah. Mereka ni jenis hidup duduk dalam pondok tuan-tuan. Rumah mereka ni macam reban ayam. Reban ayam lawa pada rumah mereka. Saya ambil jaga mereka tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ambil jaga. Bila jaga ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sediakan kesenangan lah, kemudahan bagi dia guna barang apa semua. Nak beli baju kita bagi, nak duit kita bagi. Tuan-tuan, duit kita bagi, hari-hari beli barang Shopee tak apa-apa. Sungguh tuan-tuan, kita bagi barang elok ni, bagi balik kat kita, rosak. Senang ya, makan rosak, buang. Rosak, buang. Kita ni lagi boleh repair. Makan tak habis, bungkus-bungkus, tong sampah. Saya dah ingat lagi kecil-kecil tu, mak saya, dia cukup cengih kalau makan tak habis. Dia kata Allah SWT, ni orang Kedah, mak saya orang Kedah kan. Orang Kedah memang mulut bahasa dia kasar sikit. Tuan-tuan semua orang Kedah tak apalah, saya sebut apa dia kata. Dia kata hang perhabis dah. Tak perhabis lagi, sumbat kot bungkok je lah. Takut tu masa tu, percaya. Takut, paksa makan juga.
Itu yang bila mai besar ni, makan sampai tak tinggal urat. Nah. Allah SWT. Tapi mereka ni tuan-tuan, makan baziak. Padahal tak sedar diri itu miskin. Jadi kita cuba nak didik, cuba nak ubah, tak boleh. Jadi macam mana cara dia? Biar mereka dengan kehidupan mereka. Kita boleh buat apa? Bantu sekadar yang kita mampu. Kita hari tu kita boleh jamu nasi, jamu. Tapi nak suruh dia makan nasi, macam mana kita makan, tak boleh. Tambahan tak maksudnya? Mereka suka ke tu. Kita bagi rumah ada aircon, tilam semua ni. Tapi dengan syarat kena jagalah. Janganlah bagi rosak, kena kemar rumah hari-hari. Mereka tak suka lagu tu. Mereka biar rumah tu lebih pada tong sampah. Lah kali, suruh mereka duduk kat pondok mereka balik. Sebab dia memang takkan boleh buat. Sebab tu kalau kita tengok balik sirah, ada sahabat yang bila mai kat Nabi SAW, minta makan, Nabi bagi makan. Ada sahabat yang bila mai dekat Nabi SAW, minta makan, Nabi bagi cangkui. Tak? Kan? Sebab apa macam tu? Sebab rupa-rupanya setiap orang ni ada jalan kehidupan masing-masing. Maka disebabkan kehidupan kita ni tak sama, tuan-tuan. Menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh faham pasal apa mereka macam tu. Maka yang tak boleh faham tu lah menyebabkan kadang-kadang kita nak cerita buruk pasal dia. Maka diajarkan kepada kita, jangan cakap buruk pasal orang, cakap baik. Jadi boleh buat macam ni tu, selamat lah. Maka inilah nasihat yang kedua. Allah SWT. Tuan-tuan boleh faham lah, jelas lah. Yang ketiga, Allah SWT. Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Baik, yang terakhir tuan-tuan, kata nasihat ini kepada pemuda tersebut, janganlah, Allah SWT, masa kamu nak makan tu, wanzur, dan lihatlah, perhatikanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khubzaka, akan roti kamu, alladhi ta'kuluhu, yang mana kamu nak makan. Jadi pasal apa sebut roti? Pasal roti ni makanan ruji mereka pada masa tersebut. Janganlah tuan-tuan lepas ni beramai benda ni pada roti saja. Tak nak makan roti, tuan-tuan perhati sungguh. Allah SWT. Alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Sehingga jelas pada kamu akan kehalalannya. Nak makan roti tu, roti ni tuan-tuan, roti. Adakah perkara-perkara yang boleh menjadikan roti ni haram, tuan-tuan? Dari segi penyediaan bahan dia, tak ada. Penyediaan dia, sebab dia buat pada gandum Gandum ni dia tak ada isu apa, tuan-tuan. Kotlah nak kena sembelih dulu ke? Kan? Petik gandum kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca jadi bangkai, contoh. Tak ada, tuan-tuan. Gandum ambil, buat proses jadi roti. Tapi pasal apa roti yang memang dah bersih dah, yang memang sumbernya memang tak ada pertikaian, tapi dipesan kepada kita untuk lihat dulu, pastikan dulu yang ni kehalalannya sejauh mana. Sebab kehalalan ni tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar duduk pada material penyediaan bahan, tapi dia duduk pada segala sudut, tuan-tuan. Mai daripada mana, sumbernya daripada mana, datangnya daripada mana, bagaimana bentuk penghasilannya, semuanya dinilai. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna kata kat sini, nak makan kena pastikan makanan itu datang daripada tempat-tempat yang mendatangkan redha Allah ke atas kita. Riwayat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana kita berasa lemah nak buat taat, perkara pertama sekali yang kita kena cek adalah makanan kita. Sebab makanan dia menjadi darah daging. Bila dia jadi darah daging, tuan-tuan, dia akan membentuk peribadi kita. Bila dia demai daripada sumber yang haram, dia menyebabkan badan kita ni jauh daripada taat. Dia macam lalat, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak lalat dia pergi duduk kat minyak wangi? Nah, kalau tuan-tuan nampak lalat berumur tu, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak pergi tengok dulu tak, tu minyak wangi ke taik? Mana? Tuan-tuan nampak lalat berumur, tuan-tuan tahu dah, kalau lalat pasangan dia mesti benda busuk. Kan? Macam tu juga dengan keadaan makanan yang masuk dalam badan kita. Kalau makanan tu mai daripada makanan yang haram, tuan-tuan, menyebabkan badan kita ni lebih mudah duduk dekat tempat yang haram banding tempat yang halal. Tuan-tuan dapat jawapan lagi?
Pasal apa kadang-kadang mai malah. Maka kena tengok dulu makanan hari tu mai pada mana. Allah SWT. Lepas tu saya tuan nak berhenti makan kat luar ni saya cukup payah. Saya cukup payah nak berhenti makan kat luar. Pasal apa? Pasal takut tang tu tuan. Tukang masak ni semayang tak semayang. Cuma saya nak buat macam mana sahabat saya buat, saya tak mampu tuan. Sahabat saya tuan, dia punya hebat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Dia teringin makan cakutiau. Dia suka cakutiau. Dia suruh anak murid dia belajar buat cakutiau, lah kali dia meniaga cakutiau. Dia tak beli luar. Takkan beli. Dia nak makan cakutiau, dia suruh anak murid dia masak. Masak cakutiau tak ada. Masak je cakutiau. Macam tu. Sampai tahap tu tuan. Bukan cakutiau je, macam-macam bentuk makanan lain lagi. Mereka buat sendiri masakan tu. Sebab apa? Nak menjaga kehalalan tersebut. Sebab kita jangan sangka tengok ada logo halal kira ciah. Jangan rendah. Sebab tu dalam Quran disebutkan halalan tayyiban. Halal yang baik. Bukan sekadar halal saja. Maka perkara ni kena tengok. Baik, jadi habis itu 3 benda. Maka setelah itu ternyata pemuda tersebut membatalkan niatnya untuk pergi menuntut ilmu ke luar negara. Jadi apa pengajarannya? Allahumma salli ala Muhammad. Rupa-rupanya 3 benda ni kalau kita pegang selamat dunia akhirat. Jadi kawan tadi, pemuda tadi ni tak jadi pergi mengaji kat luar lah. Pasal apa? Dia dah dapat dah 3 benda yang patut dia jaga dalam hidup dia. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sedikit perkara yang boleh kita kongsi hari ini, iaitu pertama sekali takut kepada Allah dalam setiap keadaan, zahir dan batin kita. Kemudian kita jaga lisan kita tuan-tuan. Jangan kita duk cerita buruk pasal orang. Walaupun kita nampak buruk dekat orang, ceritalah yang baik-baik. Allah SWT. Ajak diri ni untuk suka baik dengan orang. Biar kita tak nampak aib orang. Yang kita nampak, biarlah kita nampak aib kita saja. Sebab tak bagi apa-apa faedah pun kalau kita nampak aib orang. Tapi dia akan menjadi faedah kalau kita nampak aib kita sendiri. Allah SWT. Dan kemudian, jagalah makanan kita. Kerana makanan ni dia menjadi suatu bentuk kepada dia bagi kesan pada setiap perbuatan yang main daripada diri kita. Jadi lepas ni tuan-tuan, anak-anak kita nak makan, pesan bagi elok. Jadi tuan-tuan yang ada anak-anak pergi kerja, saya nasihatkan janganlah nak tipu-tipu klaim. Tipu klaim, tak pergi kerja tapi kata pergi kerja. Walaupun dapat untung RM10, RM15 tuan-tuan, tak berbaloi pun untuk diperjudikan nasib keluarga kita tuan-tuan. Jadi biar rezeki kita sikit apa, asalkan berkat tuan-tuan. Yang kita cari bukan banyak, tapi yang kita cari adalah berkat. Sebab bila ada berkat, baru ada redha. Jadi kita sama-samalah betulkan keadaan kehidupan kita, sama-sama betulkan hidup kita, betulkan salah-salah yang ada dekat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita limpahan rahmat, dan Allah izinkan kita semua ni bangun esok dalam keadaan selamat sejahtera, dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat syurga tanpa hisab insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum tangguh tuan-tuan, macam biasa saya nak minta jasa baik tuan-tuan, tolong doakan supaya urusan kami di madrasah Allah mudahkan pada setiap masa. Adalah beberapa berita yang tak berapa nak best tuan-tuan, tapi saya tak mau ceritalah malam ni, panjang sangat. Jadi cukuplah saya minta tuan-tuan tolong doa ya. Macam kita nak beli rumah tu, rumah yang kita buat madrasah Miftahul Jannah di Taman Rakyat tu, saya minta tuan-tuan tolong doa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya minta sendiri, Allah belum bagi lagi tuan-tuan, tapi tuan-tuan tolong doa. Saya cepat-cepat nak selesaikan beli rumah tu. Pasal apa saya nak cepat-cepat selesaikan? Sebab tuan-tuan tahu kita ada terima rumah wakaf dekat Sungai Petani tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana hati manusia ni Allah yang pegang. Ni yang kita takut tuan-tuan. Bila kita dah bagi geran semua dah. Bila kita nak tukar nama, macam-macam alasan dia. Dalam kali adalah cerita-cerita yang tak best, yang saya buat tulisan, akhirnya saya bagi balik rumah tu. Tak baloi pun untuk kita pertahankan benda yang esok akan menyusahkan kita. Dia tak belajar tuan-tuan. Jadi nak cerita panjang dah, jadi saya malas nak cerita lah tu. Jadi saya harap Allah izinkan melalui doa tuan-tuan dan perempuan, untuk kami cepat-cepat dapat dana 650,000 untuk beli rumah tu, supaya tak jadilah benda-benda macam ni tuan-tuan. Takut sebab tu saya malas tuan-tuan nak terima tanah wakaf ke rumah wakaf. Kalau masuk ni dah kali ke berapa dah. Kalau kata rumah tu kita tak buat apa lagi, tak apa.
Nah, ni kita dah buat macam-macam dah. Belajar pun ramai tuan-tuan. Saya sayang anak murid saya tu. Nah, budak-budak yang duk main mengaji berulang lebih kurang ada 50 orang kat situ. Penuh duk main mengaji. Nah, semua memang nak mengaji sungguh, main mengaji percuma. Ada yang main pada Kuala Ketir, bukan dekat. Dia tanya siapa? Kat sana tak ada free, sini ada free dah. Nah. Sebab dia pun nak mengaji sungguh dah. Nah, budak-budak pula boleh cepat, ya. Jadi bila jadi macam tu kita sayang dah, kesian kat orang. Jadi sebab tu tuan-tuan, rumah yang duk ada ni kami nak cepat-cepat beli supaya tak jadilah masalah-masalah macam ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolong doa kat kami. Jadi tuan-tuan tolong doa. Saya tak minta duit tuan-tuan. Kalau nak minta banyak tuan-tuan, 50,000. Walaupun saya tahu tuan-tuan ada duit, tapi saya tak mau minta. Pasal kalau saya minta aja, esok tuan-tuan meluat kat saya. Kan, nampak saya aja, nampak ni nak minta duit ni dah. Jadi saya tak mau. Saya tak mau menghilangkan silaturahim yang ada ni dengan benda-benda yang tak menguntungkan kita pun. Ya tuan-tuan tolong doa. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak jemput semua ni. Semua yang ada ni 1 hari bulan 6. Untuk ke majlis kita di madrasah di Taman Rakyat Jalan Sultanah tu. Nanti saya akan WhatsApp poster kat Tuan Haji Zakaria untuk diedarkan kepada semua jemaah qaryah sini. Tuan-tuan boleh main lepas isyak kat sana. Majlis tu kita start lepas maghrib. Lepas maghrib tu kita dah mula ada persembahan silat apa semua. Kemudian kita akan mula forum perdana jalinan mahabbah. InsyaAllah guru saya, Tuan Guru Syed Nasri ada. Kemudian sahabat saya, kekanda saya, Fadil Ustaz Jafri Mahmudi pun ada. Kemudian sahabat saya juga, yang juga merupakan guru saya juga, Tuan Fadil Ustaz Muhammad James. Kemudian kita ada Ayah Su, insyaAllah dia akan sama-sama main. Kemudian Ustaz Hambali, Ustaz Azhan Ishaq, Allah SWT. Kemudian Ustaz Fadil Sa'ari. Kemudian Allah SWT ada beberapa orang asatizah lagi, Ustaz Naim Anwar, dia akan main sekali pada malam tu. Jadi malam tu kita buat perhimpunan. Jadi depa ni nak main bukan saya jemput tuan-tuan. Saya cuma atok Syekh Zunasri Syekh yang bagi tarikh tu. Allah SWT. Yang lain-lain ni depa volunteer nak main tuan-tuan. Depa nak main support madrasah saya tuan-tuan. Depa nak main tolong doa, nak main bawa rahmat. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan ambillah peluang ni. Pakat-pakat main ramai-ramai. Jadi tuan-tuan pakat main, insya-Allah mudah-mudahan berkat kehadiran semua jadi asbab untuk Allah limpahkan rahmat yang sebanyak-banyaknya di tempat kami insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT 1 hari bulan 6, tuan-tuan pakat-pakat main lah nanti insya-Allah. Dan kalau ada yang nak tumpang kenduri, boleh tuan-tuan dialalukan. Belanja yang kami jangka nak pakai tuan-tuan, anggaran lebih kurang dalam 12,000. Sebab kita nak sewa kemah, lepas tu nak sewa PA system, lepas tu kita nak buat jamuan sikit. Jadi itu bajet dia lah. Dan setakat ni saya ada 1,000 lebih tuan-tuan. 1 hari bulan berapa hari lagi lah. Tu orang kata orang gila. Tapi saya yakin tuan-tuan, insya-Allah majlis tu akan jalan baik dan akan selesai. Sebab biasa saya ada buat majlis memang macam tu selalu tuan-tuan. Kalau fikir duit pakai tak buat apa tuan-tuan. Ya tuan-tuan tolong doa supaya Allah cukupkan apa yang kami rancang. Dan malam tu kita akan buat pelancaran tuan-tuan untuk kutipan dana wakaf bangunan madrasah tu. Jadi tuan-tuan pergi malam tu bawa duit banyak sikit. Kalau ada 100,000, 50,000 tuan-tuan buat main. Mana tahu malam tu cukup nak 50,000. Melawak tuan-tuan. Tuan-tuan main tak bawa duit pun tak apa. Tuan-tuan main tu bawa diri, bawa rahmat. Bawa keluarga ramai-ramai. InsyaAllah kita akan sediakan kemah untuk selesa duduk insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doa supaya apa yang kami buat Allah redha, Allah berkatkan, Allah mudahkan segala urusan. Jadi saya kira cukup sekadar tu tuan-tuan. Dan yang terakhir saya minta maaf sekali lagi malam ni selepas sembahyang isyak saya kena terus beralah. Minta maaf dari mana? Saya tahu tu imam selalu kalau saya ada dia minta saya jadi imam. Jadi malam ni saya serba salah sebab lama tak main. Jadi Allah SWT. Jadi saya minta maaf banyak. Malam ni saya kena pulang awal sebab nak bergerak terus ke Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doakan perjalanan saya dipermudahkan, Allah lindung, selamat pi dan balik. Sebab saya pi malam ni, esok saya kena balik-balik. Saya malam esok saya ada kuliah pula dekat Masjid Tuku Kasum tu. Tu pun saya jarang-jarang pi juga. Jadi macam mana pun saya usaha nak pergi boleh pi juga. Jadi tuan-tuan tolong doakan. Jadi yang baik itu datang kepada Allah, yang buruk datang kepada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah SWT. Pun maaf atas segala kekurangan dan moga-moga Allah merahmati kita semua dunia akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.